أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu. Saya tidak tahulah sama ada tuan-tuan dan puan-puan bercuti di rumah atau sahabat-sahabat sekalian sedang berada di luar, mungkin mengambil berehat bersama keluarga, dan mungkin juga ada yang menghadiri majlis, dan ialah walaupun dalam keadaan COVID ni masih lagi boleh mengadakan pertemuan-pertemuan yang terbatas. Jadi mungkin ada yang di luar. Mudah-mudahan anda semua selamat, terjaga, terpelihara. Patuhilah segala panduan dan arahan yang diberikan oleh KKM. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah daripada wabak yang sedang melanda dunia. Kita sentiasa menjaga diri kita bersama, bukan diri sendiri sahaja tetapi seluruhnya. Dan sebagaimana mungkin lama dah kita pun tak cerita, kita doalah banyak-banyak pada Allah. Bila keluar tu kita baca doa, mudah-mudahan kita terselamat daripada wabak, sebab kita tidak, perkara yang mungkin kadang-kadang di luar daripada kawalan kita. Maka dalam keadaan begini memang tidak ada selain daripada berdoa. Kita usaha untuk menjaga diri dan kita berdoa. Hari ni hari Ahad kan, dan hari ini 16 Ogos, berarti 16 Ogos adalah kita sudah melepasi separuh daripada bulan Ogos. Dan selalunya negara kita apabila masuk 16 Ogos, maka perayaan kemerdekaan negara kita pun sudah dimulakan. 16 sehingga 31 Ogos. Selalunya begitu kan. Jadi mudah-mudahan kita menghayati kemerdekaan. Kita berada di negara yang merdeka, kita jagalah negara kita. Kita jaga sum'ah, kita jaga marwah negara kita. Kita jaga negara kita. Banyak perkara yang kita boleh sumbangkan. Tidak perlu kita melihat saya bukan pemimpin untuk menjaga negara. Sebenarnya kita semua penduduk negara ini bertanggungjawab untuk menjaga. Ada perkara yang kita boleh sumbangkan.
macam saya sebut tadi tentang maruah, kita tak mahulah orang kata rakyat Malaysia macam ni, rakyat Malaysia tidak patuh undang-undang, rakyat Malaysia banyak yang berlaku perkara-perkara yang tidak baik, apabila keluar negara mungkin merosakkan nama negara dan sebagainya. So kita sayangilah negara kita yang telah merdeka. Malah media sosial tu, kerana media sosial dilihat oleh semua penduduk dunia, maka berhati-hatilah mengeluarkan kata-kata sama ada kita tujukan kepada negara kita ataupun kita tujukan kepada para pemimpin, tujukan kepada sesiapa sahaja, maka gunakanlah kalimah-kalimah yang baik, kata-kata yang baik, kerana itulah lambang negara kita. Lambang Malaysia lambang rakyat Malaysia yang mencintai negaranya. Dan macam juga benda sebut tadi, kita menjaga dari segi fizikal, maksudnya kebersihan, menjaga semualah kita supaya jangan sampailah ada contohnya vandalisme yang merosakkan di sana sini, marah kepada orang ni, conteng gambar sana, conteng gambar sini, conteng dinding sana, conteng dinding sini. Ini adalah tidak wajar. Maka kita perlu memberikan peringatan terutamanya pada anak-anak kita, anak muda. Apatah lagi kalau melakukan tu orang tua agak-agak rasa tidak wajar lah Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, merdekakanlah pemikiran kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Sebenarnya kongkongan maksiat itu lebih dahsyat. Kongkongan maksiat, kita dah tak ada kongkongan penjajah, tetapi kongkongan maksiat itu yang perlu kita tinggalkan. Apa yang Bonda maksudkan dengan kongkongan maksiat ialah melakukan perkara yang dilarang. Seorang contohnya yang terlibat dengan edited dengan dadah, dengan arak dan sebagainya, itu di bawah tekanan. Mereka tidak bebas, mereka tidak merdeka sebenarnya dengan diri mereka. Seseorang yang sentiasa terkongkong dengan kehendak orang lain. Kalau orang tundak ni bagi tanpa kita fikir perkara itu baik ataupun buruk. Kita perlu bebaskan diri kita daripada perkara tersebut. Paling penting juga kita perlu selamatkan diri kita daripada masalah baik masalah kesihatan, masalah fizikal, masalah keuangan dan sebagainya. Kadang-kadang masalah keuangan ini kita tidak pandai mengurus. Kita tidak pandai mengurus keuangan kita. Kadang-kadang orang lain berpendapatan sama banyak dengan kita, tapi kita apabila ada perkara yang urgent, kita rasa kita dah tak ada tempat nak pergi. Itu kita tidak merdeka. Sebenarnya sebabnya kerana kita tidak berusaha untuk melepaskan diri kita daripada kongkongan tersebut. Mereka yang menghisap rokok contohnya, dia adalah dikongkong oleh rokok tadi. Mereka tidak boleh bebaskan diri mereka daripada ketagihan rokok. Itu satu tidak merdeka juga namanya. Jadi banyak perkara yang kenapa Bonda sebutkan kita terkongkong, kerana perkara itu tidak baik. Dan kita tahu perkara itu tidak baik tapi kita lakukan juga, maknanya kita tidak bebas. Berbeza kalau kita kata kita terikat untuk mengerjakan solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu adalah satu kebaikan, tuntutan kewajipan kepada Khalik pencipta kita. Sebab Khalik kita, Allah meminta kita untuk melakukan itu, maka sewajarnya kita lakukan. Tetapi jangan kata itu kongkongan, itu adalah satu pengabdian kepada yang selayaknya. Kalau rokok, bukan pengabdian kepada rokok, kerana rokok itu memudaratkan diri. Sebab itu dikatakan kita tidak bebas, kita tidak merdeka. Kita tidak merdekakan diri kita daripada perkara yang tidak sewajarnya. Contoh lagi, mungkin kita terlalu banyak tak kiralah, selalunya orang muda lah boleh main game tu boleh, tapi jangan keterlaluan. Apabila sudah edited, sudah macam tidak boleh ketagih, tidak boleh kalau tak main, itu macam satu kali. Itu maknanya satu kongkongan, tidak merdeka, tidak bebas. Otak kita masih lagi terkongkong dengan perkara yang tidak memberikan kebaikan apa-apa. Tidak memberikan pulangan yang tidak baik. Contoh
ada yang dikatakan kita terkongkong perkara yang baik dengan tidak baik. Contoh bonda bila bonda masuk mulakan live 3 kali seminggu. Bonda terikat juga sebab bonda fikir kalau bonda tak lakukan dia adalah macam satu tidak puas hati. Mesti nak buat juga. Macam terikat. Tapi bonda fikir bonda merdeka sebab bonda nak buat benda yang baik. Bila kita nak buat benda yang baik dan kita terikat perkara itu kita kata bukan kongkongan. Tapi itu menghala kepada satu kebaikan yang kita telah fikir buruk dan baiknya. Tetapi kalau perkara yang memberikan perkara yang tidak baik, maka itu adalah kongkongan yang sepatutnya kita kena merdeka. Contoh lagi kalau dari segi makanan kita suka sangat minum teh yang manis, kan? Dia bunyi baik sebab manis. Tetapi tahukah kita dia memberi kesan yang buruk kepada diri kita, kesihatan kita terutamanya yang berumur macam bonda ni lah. Kalau kita tidak boleh melepaskan diri kita daripada kekangan makanan yang tidak sihat itu, maka kita tidak merdeka lagi. Kita kena belajar untuk melepaskan diri kita. Saya nak berikan lebih luas makna merdeka sebab kita tidak bicara lagi. InsyaAllah kita tidak dijajah lagi, tetapi mungkin kita ada penjajahan pendidikan, penjajahan keuangan, macam-macam. Kan kalau pihak luar kita masih bergantung kepada negara-negara luar tentang perkara-perkara yang penting untuk negara kita, maka makna kemerdekaan itu ataupun kemerdekaan kita tidak sampai lagi kepada yang sepatutnya. Okey, sebenarnya ada berkaitan cerita merdeka ni dengan apa yang kita nak sambung dalam nak sambung dalam tadabbur kita. Okey, sahabat syurga sekalian, hari tu kita berbicara tentang sebelum ini saya ulang semula supaya kita ingat ayat yang pertama tentang kejadian manusia, kita kena bertakwa kepada Allah dan Allah menyebutkan tentang hubungan silaturahim. Yang kedua, kita bercerita tentang anak yatim, bahawa anak yatim itu, harta anak yatim tidak boleh diambil, tidak boleh dicampur, tidak boleh ditukar dengan harta kita. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang poligami, kerana poligami itu dianggap boleh menyelamatkan para wali penjaga daripada membuat tidak baik kepada wanita yang anak yatim ataupun ibu-ibu kepada anak yatim. Tu kena ingat juga sebab itu bonda berbicara tentang bapa tiri dan sebagainya. Sebab kalau berkahwin lebih daripada satu dan kebetulan isteri yang seterusnya itu mungkin ibu kepada anak yatim, so kita kena jaga anak yatim itu. So kemudian pada hari Khamis yang lalu kita bincangkan tentang mahar sebab juga berkaitan dengan anak yatim asalnya, di mana ada yang berkahwin, apabila berkahwin dengan anak yatim maka tidak membayar mahar. Tetapi perintah ini dia umum, bukan saja kepada mengambil anak yatim. Bila kahwin dengan perempuan mesti beri maharnya, dan mahar itu adalah hak isteri yang tidak boleh diambil oleh suami melainkan dengan izinnya. Wali juga tidak boleh mengambil mahar itu kerana itu adalah hak isteri tadi. Dan bonda juga kita telah bercerita tentang perbezaan mahar dengan hantaran. Hantaran yang terlalu tinggi itu tidak wajar, menyusahkan perkara yang baik, menyusahkan perkara yang sepatutnya berlaku dengan baik. Melainkan kalau yang nak berkahwin itu mempunyai kemampuan, itu kita tidak bercerita lah. Sekarang kita bercerita dengan golongan sederhana ataupun kita kata middle class dan yang ke bawah, mungkin B40 dan sebagainya. So kita lihat, kita jangan susahkan diri kita dan kita cuba bebaskan minda kita untuk tidak memikir bahawa si Polan ni teruk sangat buat majlis kecil sangat dan sebagainya. Sebelum kita fikir bahawa kita akan mengadakan majlis tidak sesuai, tidak nak buat yang meriah, maka kita fikir dahulu bahawa kita kena bebaskan pemikiran kita daripada perkara yang negatif.
prasangka, persepsi yang tidak betul dan memberikan kesan yang tidak baik kepada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Okey, hari ini kita membaca ayat seterusnya, ayat yang ke-5. Saya minta maaf saya kena minum tenggak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang komplain saya minum tangan kiri. Live ni memang kamera terbalik, jadi tak faham mana satu kiri satu kanan. Jadi daripada orang confused dan orang bersangka buruk dengan benda minum dua belah tangan. Memang sepatutnya minum tangan kanan. Tetapi memang minum tangan kanan. Ini kanan saya, bukan kiri. Ni kiri. Itu yang jadi masalah. Okey. Sebelum saya masuk, kita tengok dulu siapa yang ada. Hamidah Musa. Okey, Dr. Hamidah, apa khabar? Dia beritahu apalah pula dia tulis. Kenapa saya tak tengok handphone ni? Tengok handphone lagi dekat sikit. Hamidah Musa, bagus sangat contoh-contoh. Maka Merdeka yang muda. Okey, terima kasih. Kemudian kita ada Kamisah. Kamisah, Waalaikumsalam. Dia beri salam pada semua. Kemudian kita ada Farah Nadia. Farah Nadia, Waalaikumsalam. Ada Nur Ashikin Yunus. Kita ada Nur Laili Muhammad Salih. Waalaikumsalam. Adawiyah Ismail. InsyaAllah ada keberkatan. Betul Dr. Adawiyah. Okey. Kita jadi kita terus pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat yang kelima. Ini hari ini siri kelima ke saya salah tulis dalam yang siri kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okey. Nampaknya cerita ini balik semula kepada, bukan balik semula, maksudnya dia Allah berikan penjelasan selanjutnya tentang harta anak yatim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kamu berikan orang yang safih harta kamu. Safih di sini, walaupun makna safih yang sebenarnya ialah yang dungu, yang akalnya tidak sempurna, tetapi sebenarnya hukum tidak sempurna akal dalam pengurusan harta ialah seseorang yang tidak tahu menggunakan harta itu kepada perkara yang baik. Mungkin dia jadi membazir, mungkin dia menggunakan perkara yang haram, maka dia dianggap safih. Itu saya dah baca sebenarnya banyak ini pandangan ulama-ulama di sini, saya tak terangkanlah. Saya ambil kesimpulan sahaja bahawa pandangan asal para ulama, as-safih ini adalah kanak-kanak. Bukan kanak-kanak tu dungu, tidak. Tetapi kanak-kanak itu tidak sampai tahap lagi untuk memegang harta. Mungkin mereka membelanjakan pada perkara yang tidak betul. Atau mungkin ada orang lain mengambil kesempatan. Saya nak cerita contoh mengambil kesempatan. Seorang kanak-kanak perempuan dulu sukalah orang tu suka pakaikan emas. Anak-anak kecil ni. Sekarang tak ada lah kot. Kalau ada tu agak masalah lah orang tua. Saya ada beli untuk cucu saya yang besar sikit lah. Tak pakai pun. Jadi yang kena-kena ni memang saya tak beli dah. Sebab pertamanya anak-anak tu tak faham. Kanak-kanak dia suka gula-gula, suka belon, suka permainan.
Jadi bila dia suka permainan, suka belon, orang jahat di sana mengambil kesempatan atas, sekejap saya nak matikan suara komputer saya satu lagi. Okey. Apabila dia berbuat tidak baik contoh kan, kalau kita kata kanak-kanak tu pakai mask tadi kan, dia pakailah gelang. Dan orang jahat ni dia tahu budak ni kalau bagi barang lain, permainan yang dia suka, dia akan bagi gelang. Dia pun panggil adik-adik, tukar gelang dengan beg ni nak. Dia tak pernah, beg yang ada kat rumah dia tak secantik beg orang bagi tu. Atau kadang-kadang anak-anak ni tengok yang baru tu, walaupun benda yang 2-3 posen pun dia rasa benda baru dia tengok dalam permainan. Dia pun suka. Setakat gelang tu menyusahkan dia rasa, ambil lah, tukar. Dan bila mak dia tanya, mana gelang dek? Tukar dengan beg. Tadi dah tak tahu nak menceritakan, nak describe siapa dia orang yang tukar itu. Dia pun dah, budak tu tak kenal kan. Kalau orang kenal, dia tak akan buat. Orang yang berfikiran jahat ni, dia pun tahu dia ada strategi kan. Dia tukar dengan gula-gula, dia tukar dengan ni. Sebab itu, macam tu kalau kanak-kanak yang memegang harta. Itu kanak-kanak yang mungkin berumur 5-6 tahun. Kita fikir pula kalau dia bukan 5-6 tahun tapi dia sudah 12-13. Kemudian diberikan harta yang banyak. Tiba-tiba dia boleh ada duit beribu-ribu contohnya. Dan dia punya pemikiran yang tidak jelas dari segi pengurusan harta. Dia kalau kanak-kanak yang berumur macam ni sekarang, dia suka gadget kan. Yang canggih-canggih, dia boleh buat tu, boleh buat ni. Dia pun gila beli. Mungkin orang yang menjual dengan dia pun tahu budak ni tidak tahu pun harga sebenar, tidak tahu pun mungkin berlaku penipuan di situ. Malah kalau tidak berlaku pun penipuan, mungkin memudaratkan dia. Dia membeli telefon yang smartphone yang dia boleh dapat apa-apa saja, dia boleh search, boleh describe apa-apa saja daripada phone itu. So ini yang dikatakan dia tidak pandai mengurus harta. Sedangkan itu bukan perkara penting dalam kehidupan dia. Kan? Malah menyusahkan dia. Mungkin dia ajak kawan-kawan dia sehingga terjerumus kepada perkara yang tidak baik kerana dia tidak tahu lagi membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Kalaulah ada kawan-kawan dia mungkin yang lebih besar daripada dia, yang otaknya lebih suka mengambil peluang atas kelemahan, contohnya mungkin dia boleh menjadi bully. Bully, contoh kalau tak bagi saya sekian hari ni, saya pukul awak. Kalau tak macam ni, saya ni. Dia tahu kan kanak-kanak itu ada harta. Sekarang masalahnya bully ini juga berlaku di mana-mana. Kadang-kadang bukan mestinya orang tu, kanak-kanak ni pun orang senang. Tapi kalau dia tahu orang yang bully itu tahu bahawa situasi dia ni boleh, kalau saya minta sekian dia akan bagi sekian. Contoh pernah berlaku seorang kanak-kanak dia boleh, dia baru tingkatan 3 begitu, tapi dia mungkin ada kelemahan untuk mengatakan tidak dan dia tidak berani. Kerana ada pembuli, dia kata kalau tak bagi awak punya kasut Nike tu, awak jaga, awak tak akan boleh masuk. Saya akan heret awak macam ni. Dan dia memang tunjukkan keganasan dia, maka pelajar sekolah ini pun bagi. Apatah lagi kalau dia diberi harta yang banyak. Keadaan ini akan berlaku. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, jangan sekali-kali kamu berikan harta kepada yang tidak boleh mengurus. Kita tahu dia bijak, tapi bila kanak-kanak dia ada keadaan yang dia tidak mampu untuk mengurus harta itu sendiri. Tapi bukan berarti Allah kata jangan bagi tu you guna. Tidak. Maksudnya kepada penjaga harta anak yatim itu, hendaklah dia jaga harta itu sehingga kanak-kanak itu boleh mengurus sendiri. Sebab dikata amwalakum lati ja'alallahu lakum qiyamah, iaitu harta yang Allah telah jadikan kamu yang bertanggungjawab membangunkannya, menguruskannya.
Jangan kamu serahkan pada dia. Malah ya, Bonda dah cerita dah tentang harta KWSP kan, kalau bagi kepada ibu. Sebab itu jangan pindah nama kepada ibu dia. Bukan wanita tu tidak layak. Bukan kerana dia wanita tidak layak. Bukan kerana dia wanita, maka dia tidak layak mengambil semua harta si mati. Tetapi dalam hukum faraid mengatakan sekian-sekian, kalau dia ada anak, dia waris, maka dia dapat 1/8. 1/8 itu je saja dia boleh guna. Yang lain itu dia mesti jaga. Dia tak boleh letak nama dia. Sebab itu ada setengah ulama mengatakan as-sufaha ni juga masuk wanita. Walaupun saya wanita, saya tak kecil hati, dia hukum. Dan saya fikir, Bonda sendirilah fikir, logiknya kenapa tidak diberi pada wanita. Bayangkanlah, dah sebut dah hari tu, saya ulang sebut lagi sekali supaya tidak berulang. Sekiranya semua harta peninggalan si mati dan dia ada anak yatim, diletakkan nama kepada ibunya 100%. Katalah dia ada harta 500,000. Di luar sana banyak mata-mata yang tamak sangat-sangat kepada kekayaan wanita tadi. Yang mereka boleh saja menggunakan ayat-ayat mengayat atau mengayat ataupun kita kata memujuk rayu, memberikan janji-janji manis, tetapi niatnya kita tak tahu. Dan di situlah boleh berlaku harta itu nanti menjadi, bukan wanita itu tak pandai urus, pandai dalam keadaan tertentu. Tetapi mungkin syaitan ambil peluang, syaitan ambil peluang, syaitan. Ingat tu, kita kena tutup lubang syaitan itu. Kita kena tutup supaya syaitan tak kacau. Kalaulah dia ganggu perasaan perempuan itu, kata, oh bagilah lelaki ni sayang benar kat aku. Dia kata, takkanlah dia nak ambil semua harta saya ni. Dia kata dah janji dah nak jaga anak-anak. Tak boleh ya, ikut hukum Allah. Beritahu kepada bakal suami bahawa harta itu adalah harta anak yatim, bukan harta saya. Sebab itu lebih baik jangan letak nama sendiri. Sebab dia kata tak, ini masih lagi betul lah, saya dari KWSP dah bagi saya sekian-sekian, tetapi ada ni senarai ini tertulis. Kalau rasa-rasa perempuan, rasa-rasa, kalau nak lagi-lagi bukan rasa-rasa, fikir dengan baik, fikir dengan logik bila nak berkahwin, baik tulis secara bertulis. Harta peninggalan suami ini adalah hak-haknya. Panggil peguam, tulis semua sekali. Apabila saya mati, maksudnya dia tak boleh jual, tak boleh bagi kepada suami dia yang baru harta itu, kerana itu adalah harta anak yatim. Tak boleh. Jadi sebab itu kalau kita perempuan ni, kita ada hak untuk bersuara. Kalau betul lah kita memang boleh kahwin, suami dah meninggalkan, tak salah kahwin. Tetapi fikirkan kebaikan anak-anak itu secara bertulis, supaya secara mengikut undang-undang, supaya keadaan itu selamat. Kita nak anak kita selamat. Allah dah sebut, wala tu'tus sufaha, jangan bagi orang yang safih. Kita tak mahu jadi perempuan safih. Bila orang kahwin dengan kita, kita bagi harta tu kepada lelaki tadi. Tidak wajar. Jadi kalau memang cinta macam mana pun dengan lelaki itu, okey. Sekarang saya ada harta 500,000. Bahagian saya hanya 1/8. Yang lain itu adalah untuk waris bekas suami saya. Dan kita panggil peguam, saya tulis semua, bakal suami saya tidak boleh mengganggu harta ini. Kerana ini akan diberi kepada yang empunya setelah dia boleh mengurus hartanya sendiri. Minta maaflah tuan-tuan sekalian, saya kena cakap sebab ini sangat-sangat banyak berlaku. Kadang-kadang memang betul dia sayang dan cinta perempuan itu. Kadang-kadang sebaliknya,
Dan kita tidak boleh bersangka buruk sebenarnya. Tetapi dalam keadaan ini, walaupun bukan semestinya kita bersangka buruk, tetapi ialah menjaga masa depan, menjaga harta si yatim, menjaga harta yang ditinggalkan supaya dia berlaku dengan sempurna, supaya tidak kita termakan harta anak yatim. Kita yang menguruskannya. Walaupun orang selalu cerita yang mengurus harta anak yatim ni lelaki, patutnya begitu. Tetapi keadaan sekarang kebanyakan diurus oleh ibu-ibu. Pernah seorang wanita, suami dia meninggal. Dia beritahu saya, susahnya nak urus ustazah, dia kata. Saya pergi KWST. Dia beri saya hukum faraid ini. Alhamdulillah sekarang ada macam tu ya. Bagaimana saya nak buat? Kita ambil lah, mestilah dia dah beritahu berapa persen you punya. Yang lain itu, meskipun kadang-kadang dia letak juga nama suami, nama wanita tadi, tapi dia ada klausa dia mengatakan ini hak. Jadi mungkin kalau dia tidak berkahwin dengan orang lain, harta itu okey je. Dia boleh simpan dan sebagainya dan cukuplah 1/8 untuk dia makan. Kadang-kadang tak cukup tu nanti kita cerita. Tetapi kalau kadang-kadang juga yang mengambil kesempatan bukan lelaki yang nak berkahwin dengan wanita tersebut, tetapi lelaki-lelaki yang ada di sekitarnya yang memikirkan bahawa dia lebih berhak. Contohnya mungkin datuk sebelah bapa. Bapa kepada yang meninggal tadi. Memang dia adalah bertanggungjawab. Dia adalah wali sudah kepada anak tersebut setelah bapa ni tidak ada, kerana dia sepatutnya dia yang menanggung anak itu, bukan mengambil harta itu. Dia yang menanggung cucu dia. Begitu juga bapa saudara, adik-beradik lelaki kepada si mati. Dia adalah bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak saudaranya. Ini hukum Islam ya. Bukan ibu dia. Ini tidak, harta yang ibu dia pegang pun dia nak ambil. Ini yang perkara yang sering berlaku dan boleh menjadi pergaduhan. Sebenarnya kalau kita ikut hukum faraid, ikut hukum Islam, tidak ada pergaduhan dari segi harta. Tapi terus terang saya kata masalah keuangan, masalah harta ini walaupun kita rasa berat untuk menceritakannya, ataupun kita orang Melayu ni banyak orang kata malu nak cerita. Sebenarnya ada masanya kita tidak perlu malu, ataupun bukan ada masanya, sepatutnya tidak perlu malu. Kita bentangkan secara jelas kepada keluarga ini dan sekian, supaya kita juga selamat di akhirat. Kita bukan nak selamat di dunia saja, kita nak selamat di akhirat. Jadi para sahabat sekalian, manalah tahu tiba-tiba ada dalam keluarga kita yang pergi lebih dahulu dan dia meninggalkan anak yatim, berhati-hatilah ya. Sebab itu dahlah kita tak boleh serahkan harta kepada yang safih tadi, iaitulah anak-anak yatim yang masih kanak-kanak. Malah kalaupun kita kata dia dah balik umur 15 tahun. Tapi dalam pemikiran kita, dia tidak boleh lagi mengurus harta. Maka dia kena tangguh sehingga nampak kematangannya untuk mengurus harta itu. Kita bimbang sekarang dengan cabaran kecanggihan teknologi. Kita kalau beri, sedangkan kita orang tua pun tiap-tiap harilah scammer datang, mesej nak itu. Kadang dia kata nak pinjam duit. Scammer kadang kata dia nak bagi kita ini minta nombor akaun. Lagi-lagilah kalau yang kanak-kanak sebab itu awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan supaya kita jangan serahkan harta itu kepada sufaha. Jadi bagaimana caranya? Kita perlu ada bertulis yang secara rasmi, ada peguamnya dah tentukan sekarang. Duit ini tidak boleh dikeluarkan sehinggalah kanak-kanak ini berumur sekian. Sebab itu ada amanah raya, tapi orang marah ada amanah raya. Sebenarnya amanah raya tu bantu jaga harta tersebut. Kadang-kadang saya fikir juga kenapa orang marah-marah dengan amanah raya ni
memanglah ada masalah ya, sebab sekarang anak-anak nak bersekolah, pendidikan, dia dah menggunakan keuangan yang tinggi. Dia ada harta pusaka yang sepatutnya boleh diambil. Inilah yang kita akan baca dalam ayat seterusnya, warzuquhum fiha waksuhum. Kalau dia yang menjaga itu tidak mampu, ibu dia tidak mampu, 1/8 yang dia dapat tu tak sampai tahap untuk menampung anak-anak itu makan, minum, pendidikan nak kena bayar dan sebagainya, maka sepatutnya dia boleh ambil daripada harta yang ditinggalkan itu. Dia beli pakaian dia, tempat tinggal dan sebagainya. Itu memang disebutkan, tapi kalau yang menjaganya itu berkemampuan, hari itu Bonda dah sebut dah, berkemampuan, seharusnya tidak perlu mengambil daripada harta tersebut. Saya ulang sekali lagi, sebenarnya yang bertanggungjawab kepada anak-anak yatim ialah bapa saudara daripada sebelah bapa, datuk kalau dia masih sihat walafiat lah, dia punya ada kewangan, datuk sebelah bapa dia bertanggungjawab untuk memberi makan, tanggungjawab memberi tempat tinggal, pakaian dan pendidikan. Saya nak sebut juga ni telanjur ni mungkin tidak berkaitan sebagai tanggungjawab, tetapi ada dikatakan infak pemberian. Sebab itu di dalam Islam sebenarnya saya rasa Bonda dah banyak kali sebut, membantu orang yang lebih dekat itu adalah lebih afdal, lebih baik. Katalah saya perempuan, saya tidak bertanggungjawab untuk memberi makan anak-anak saudara saya yang yatim kalau adalah. Tetapi saya adalah lebih afdal memberi anak yatim itu daripada memberi orang lain. Kerana itu adalah ada hubungan silaturahim yang patut saya jaga. Okey, dia nak pergi belajar, itu kalau bukan anak yatim pun, kalau dia fisabilillah dia nak pergi belajar, dia nak pergi, dia kesusahan, keluarga dia susah dan sebagainya, tolonglah, kita intai-intailah saudara mara kita, sepupu sepapat kita, anak-anak saudara kita. Jangan kita fikir sangat, oh saya tahun ini pergi korban dekat Kemboja, pergi boleh, tapi hulur dulu kepada yang dekat, lebih baru kita pergi. Nanti kita tak hulur langsung, nanti anak-anak saudara kita yang susah ni fikir, pakcik aku ni pergi tolong orang lain, aku ni nak makan pun tak ada. Begitulah Bonda ni pernah susah, jadi tahu rasa susah tu, rasa pedihnya melihat orang lain bersenang lenang dan kita tidak ada. Walaupun keluarga ajar jangan tengok kesenangan orang lain, tapi kita kanak-kanak kan, telan air liur tengok orang tu buat ni, telan air liur orang tu buat macam ni, sehinggalah kepada satu keadaan sebagaimana kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita memberi kepada orang yang hampir dahulu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita ni bukan tak ada, kita nak beri orang, tapi kita kadang orang kata, dia ni kita ajak pergi sini, sedekah sini tak nak, orang tu minta ini tak, dia tak bagi. Sebenarnya beri peluang kepada orang yang nak menginfak tu, siapa yang dia nak infak sebenarnya, dan tentu dia juga sudah mengkaji siapa lebih baik, lebih patut, lebih aula, lebih patut dia nak beri. Adakah dia nak bagi orang ni atau orang ni? Sebab dia ada tahap-tahap dalam kehidupan kita. Mungkin jiran, mungkin dah macam-macam. Kita jangan fikir jauh-jauh sangat dahulu, tapi kita fikir yang dekat-dekat. Okey, sahabat syurga sekalian. Kita tadi berbicara tentang anak yatim, dan Allah kata warzuquhum, kalaulah dia kita tidak mampu untuk, ini pandangan mazhab, bapa mazhab tidak mampu untuk menanggungnya, mungkin kita wali dia, datuk dia, pakcik dia tak mampu, tapi harta anak tu dia boleh urus, dia uruskan dan dia ambil sedikit sesuai dengan dia boleh makan, boleh pakai dan boleh
apa tu, boleh dia pakai sekolah sebab sekarang ni mungkin tak sebut dah tapi termasuklah di situ meski pendidikan, sebab sekarang pendidikan perlu keuangan. Kadang-kadang saya tengok masa lepas PKP ni, bila lama bercuti, tiba-tiba baju sekolah senteng semua, baju sekolah sendat semua pergi beli baru, kasut tiba-tiba ketat. Kenapa? Mungkin badan semangat makan banyak dalam masa PKP, jadi cepat kanak-kanak cepat membesar. Dia macam awal sekolah pula. Itu saya nak tunjukkan maksudnya perlu kepada perbelanjaan. Sebab itu dia kata warzuquhum fiha waqsuhum. Boleh ambil Tapi kalau, saya ulang lagi sekali walaupun dah sebut tadi, kalau wali itu penjaga itu mampu, maka lebih baik tak kacau harta anak yatim itu. Petiklah pahala. Carilah pahala. Jangan berkira sangat bahawa takkanlah dia banyak harta, saya ambil je. Dah you mampu, bagi je lah. Lagipun dia adalah di bawah tanggungan you. Macam tu Kalau memang dia susah, dia sendiri pun tak cukup makan, anak-anak dia pun tak cukup, maka dia gunakan untuk anak yatim tu saja. Malah ada juga pandangan mengatakan dia boleh ambil untuk secukup dia sendiri pun nak makan, sebagai upah menjaga harta itu. Tetapi kalau boleh tidaklah. Kemudian ini ayat yang patut kita dengar dan kita ingat ni. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan bercakap baiklah, berkata dengan baiklah kepada mereka. Berbuat baik, kalimah-kalimahnya mesti baik kepada anak yatim tadi. Kesian anak yatim. Macam Bonda katalah, Bonda pernah jadi anak yatim, jadi Bonda tahu. Ada beberapa perkara yang sensitif bagi anak yatim. Kamu ni dah lah anak yatim, buat perangai lagi. Kamu ni tak ada bapa. Itu adalah perkara yang sangat-sangat sakit di dalam jiwa seorang anak yatim. So jangan sekali-kali sebut. Sedarlah diri. Kamu tak ada bapa nak bawa kamu pergi sini. Kamu tak ada bapa nak belikan kamu ini. Itu adalah kata-kata yang paling menyedihkan bagi seorang anak yatim. Mungkin orang yang berkata tu tak rasa pun, tidak tahu pun bahawa itu perkataan yang berat, perkataan yang menyedihkan. Tetapi sebenarnya itu adalah kata-kata yang tidak baik. Atau boleh jadi kata-kata bunyi lembut. Tadi Bonda buat atenasi yang agak tak berapa sesuai. Cuba mungkin dia bercakap dan anak-anak ni kadang-kadang dengar balik dinding pun, balik tabir je. Aku kesian lah, dia kata, anak yatim ni. Masalahnya dia degil, dia kata tak nak dengar cakap orang kata macam ni. Susah tau nak jaga. Okey, tak, anak-anak itu dengar. Jangan bagi dia dengar perkataan yang boleh menyedihkan itu. Terhiris-hiris hatinya. Memang kadang-kadang dalam banyak hal anak yatim ni memang memberikan satu ujian besar kepada orang lain. Sebab dia ada kenakalan, mungkin dia tidak mendapatkan rezeki, psikologi lah kan. Dia tidak mendapatkan kasih sayang bapa, hingga dia mungkin bertindak membuat sesuatu supaya diberi perhatian. Maka orang yang menjaga tu menganggap bahawa itu adalah satu kenakalan melampau. Dan timbullah kata-kata yang kadang-kadang tidak baik. Contoh kan, Mat, kamu ni anak saudara, bapak kamu tak ada, kamu tak bolehlah sama banyak dengan anak pakcik. Dia anak pakcik, mestilah pakcik beri lebih sikit pada kamu. Itu adalah perkataan yang menyedihkan kepada anak yatim tadi. Dia ke yang mahu suami bapa dia meninggal? Itu kehendak Allah dan itu ujian Allah kepada kita. Sebab itu kita kena jaga bahasa, jaga kata-kata. Kalaupun kita tidak mampu memberi, berilah memberi harta, berilah kasih sayang kepada mereka. Berilah apa yang sepatutnya kita boleh berikan. Jadi kita memang patut sangat menjaga kasih sayang dan sebagainya. So, Waalaikumsalam.
Maaf ya, tolong jangan masukkan terlalu panjang sangat. Saya nak pin memang tak boleh lah. Ya. Okey. Dan di dalam ayat ini bila dikata qaulan ma'rufa, jadi kita ni kena membiasakan diri, melatihkan diri untuk berkata baik. Sebenarnya bukan anak yatim di bawah jagaan kita pun. Tapi kalau kita bertemu di mana-mana anak yatim, jangan keluarkan kata-kata yang kesat. Meskipun mereka kelihatan nakal, meskipun mereka kelihatan menyusahkan, tapi kita pujuklah dengan baik, beri kata-kata yang baik. Mudah-mudahan kita kembali lagi kepada bunda dikatakan, doakanlah dia. Doakanlah dia supaya dia menjadi baik. Doakanlah dia supaya supaya benar-benar dia menjadi anak yang saleh, walaupun walaupun bapanya tidak ada, ataupun mungkin ibu bapa sekali kadang-kadang kemalangan, ibu bapa tak ada. Di sinilah, dalam keadaan inilah sebenarnya memang Allah uji kita. Cuba lihat ayat seterusnya. Ayat seterusnya ialah ayat seterusnya kita lihat, wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rushda. Dan dia kata wabtalu al yatama. Itu yang bunda pernah cerita, bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah tahu bahawa memang anak-anak yatim ini adalah satu ujian. Satu ujian. Dia kata sebenarnya walaupun makna asal ayat itu wabtalul yatama, ujilah. Dia sebenarnya dia suruh uji anak-anak yatim itu. Dia boleh urus atau tidak. Boleh tak dia urus. Kadang tapi saya pergi sebut tadi tentang ibtilak, tentang ujian kita. Tetapi sebenarnya wabtalul yatama itu satu perintah Allah supaya Allah menguji mereka sehingga mereka betul-betul cukup umur. Maksudnya bukan dia balik saja you mesti bagi dia harta, dia urus sendiri, tidak. Tapi uji dulu. Contoh dia katalah ada peninggalan harta 20,000. Mungkin bagi sikit dulu 500, tengok berapa lama dia boleh guna duit tu dan apa yang dia beli, apa yang dia gunakan untuk apa. Sebab ada juga kanak-kanak yang berumur 16, 17, dia dah balik, dia pandai mengurus keuangan, malah lebih pandai daripada orang dewasa. Kalau kita lihat dia boleh, barulah kita beri lagi seterusnya dan seterusnya. Maksudnya pemantauan berlaku, pendidikan berlaku, dan boleh pemantauan itu maksudnya kita boleh beritahu ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh. Sebab itu dia kata hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda. Sehinggalah mereka dah cukup umur dewasa, kemudian jika kamu nampak dalam keadaan mereka ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan, mereka telah maksudnya mereka mampu untuk mengurus hartanya, maka bolehlah kita berikan sepenuhnya. Mungkin ada budak 18, 19, dia dah boleh urus hartanya. Sebab itu kalau ikut amalan raya 18 tahun. Tetapi ada juga 18 tidak lagi sempurna. Jadi kita boleh pantau sikit-sikit. Bukan berarti aku ambil ini je lah, yang lain pakcik jagalah ataupun atuk jagalah. Tak boleh. Dia tetap lagi masih harta dia. Sebab itu dia kata wabtalul yatama hatta, begitulah pengurusan harta masih saya sebut tadi. Hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu dah lihat dia okey, boleh, maka bagilah harta mereka. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah dimakan dengan secara membazir, melampau, wabidara, secara terburu-buru. Jadi memang cerita harta anak yatim ni agak panjang. Satu ayat ini pun dah cerita tentang bagaimana kalau kita nak uji tu, menguji anak yatim itu dari segi kemampuannya juga tidak semestinya dengan cara yang bunda sebut tadi. Mungkin ada contohnya. Sebab itu kalau kita sebenarnya mahu dia lebih sistematik,
lebih terpelihara, kita minta satu pengurus ada yang boleh audit kita betul ke tidak dia guna, ada caranya, mungkin kita ada peguam, sebulan bagi dia berapa, macam tu, supaya dia boleh ini. Dan sampai masa, contoh kalau kita tahu zaman sekarang, kalau seorang yang masih bujang, masih belum berkahwin, berapa dia punya pengurusan sebulan untuk diri dia sendiri, maka kita boleh lihat dan boleh serah kepada peguam tadi untuk membantu membahagikan wang itu. Dia boleh dapat sebulan berapa contohnya. Itu adalah lebih baik daripada menyerahkan harta bulat-bulat secara banyak kepada mereka tanpa memikirkan kebaikan-kebaikan yang tanpa memikirkan keburukan yang mungkin berlaku. Contoh, kalau kita tengok 18 tahun, dia hisap rokok pula budak ni. Itu memang ada masalah lah. Kita tak boleh terus bagi, nanti ada pula yang komplain saya, hisap rokok tak boleh ke mengurus harta? Ya, saya takut dia makin banyak merokok dan sebagainya. Beri nasihat. Mudah-mudahan dia tidak membuat sesuatu yang tidak baik. Adik kita bidar ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Tadi Bunda dah sebut dah. Siapa yang kaya sebenarnya, lebih baik dia yasta'fif. Makna yasta'fif. Apakah yang dimaksudkan yasta'fif? Itu dia lebih baik dia tak makan harta anak yatim tadi. Dia berjaga-jaga. Berbuat baiklah, macam Bunda kata tadi, petiklah pahala. Jangan fikir rugi habis duit saya nak belanjakan anak yatim itu. Fikir kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Bukan memikir masa yang sedang berlaku. Sebenarnya kadang-kadang orang yang bukan kadang-kadang, selalunya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi dan pemurah. Bila seseorang suka membantu, Allah juga memberi dia bantuan. Bagaimana kita menyenangkan orang, maka Allah akan memberi kesenangan kepada orang yang membantu itu. Kalau kita banyak bantu anak yatim, insya-Allah Allah juga akan bantu. Jangan, tetapi otak kita, pemikiran kita jangan terlalu mengatakan bahawa habis harta saya belanjakan pada anak yatim. Bukan anak saya, anak orang. Ingat orang yang menyakitkan anak yatim itu kadang-kadang Allah balas di dunia sebelum balas di akhirat. Allah balas di dunia sebelum balas di akhirat. Kita menjadi orang kata, mungkin kita ada balasan yang kita sedar, rupanya itu balasan kita berbuat jahat kepada anak yatim. Jadi jaga-jagalah. Dan satu lagi, kita baca lagi, wa man kana faqiran, tadi Bunda dah sebut dah. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dia boleh ambil secara ma'ruf, maksudnya yang betul-betul cukup untuk diri dia. Taklah hari ni makan BBQ, hari ni pergi beli pizza di sana, hari ni makan ini di luar. Bukan digunakan untuk bersenang lelang, tapi bil ma'ruf. Fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan apabila kamu serahkan harta tadi kepada Bunda pun dah sebut sebahagian tadi. Apabila kamu serahkan harta itu kepada anak yatim, hendaklah kamu bersaksi, maksudnya ada saksi bahawa kamu telah serahkan harta itu. Ni jadi masalah, selalu suka buat kerja tak bersaksi. Memang kerja mesti ada saksi. Harta ini mesti ada saksi walaupun dengan anak sendiri. Ni kita cerita dulu tentang anak yatim, baru cerita harta lain. Kita mesti ada saksi. Dan sebaiknya zaman ini gunalah secara undang-undang. Gunakan secara undang-undang. Kalau boleh, ada surat perundangan yang mengatakan kita telah menyerahkan harta kepada anak yatim ini untuk urusannya. Dan macam tadi Bunda ceritakan, adalah lebih baik juga kalau kita kata, okey, kita serahkan kepada, mungkin ada kaedah, saya bukan orang undang-undang, kaedah menunjukkan bahawa
Pegawai undang-undang itu akan memantau bank yang dikeluarkan, duit yang dikeluarkan dari bank tadi, ada perjanjian, boleh dikeluarkan sekian-sekian untuk kegunaan anak yatim tadi. Itu adalah lebih baik bersaksi. Dan wakafa billahi hasiba. Ada orang kan, oleh kerana ayat ni mengatakan wakafa billahi hasiba, dia kata Allah cukup dah jadi saksi. Tak perlu dah cari orang lain, cari manusia jadi saksi. Betul, Allah itulah saksi yang wakafa maksudnya di sini memada, cukuplah Allah itu menjadi saksi. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksud ayat ini bahawa Allah menjadi saksi. Kita mesti takut dengan penyaksian Allah. Kita mesti amat gerun dengan saksi Allah. Allah telah menyaksikan kita telah mengambil harta sipulan. Allah telah menyaksikan bahawa kita telah serahkan sipulan. You nak ambil balik? Tak boleh. Dia kata bila pula saya bagi? Kita ingat bahawa Allah itu sebagai saksi. Sebab itu bila Allah kata fashhidu, itu adalah satu fi'il amar. Berikanlah saksi ke atas penyerahan itu. Sebab tak mahu nanti anak yatim tu bila-bila dia dah besar, dia pergi tuntut, pakcik mana harta saya? Saya dah bagi awak itu. Mana saksi? Tidak ada saksi. Maka tak boleh lah. Dari segi undang-undang dunia, dia tak pegang wakafa billahi hasiba itu. Tapi yang dia pegang ialah dia boleh lagi tuntut harta itu kerana tidak ada saksi. Sebab itu berhati-hatilah dalam memberi. Berhati-hati dalam menerima. Jangan satu masa nanti kata, dia dah bagi saya harta ni, dia dah beri satu pemberian dulu. Dulu dia tukar ni dengan ni dengan ini. Secara hanya cakap-cakap, tidak boleh. Yang penting ada saksi. Dan saksi itu boleh dipercayai. Jangan sekali-kali kata, saksi saya masa itu sipulan-sipulan. Sipulan itu dah mati pula. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini yang lebih moden, ada surat yang bercop, yang menentukan bahawa perkara itu mengikut undang-undang. Kita ada kemudahan. Kita kenapa kita langgar, kita suka main cakap-cakap dan sebagainya. Kita waktu dia kata, mak dah bagi saya, kakak dah bagi saya, adik dulu masa-masa ni kami tukar, suka sama suka. Tapi tidak ada pembuktian. Kadang-kadang nama geran itu pun masih geran orang tu, tapi dia kata dah bagi. Kalau memang dah bagi, geran mesti tukar. Tak boleh main saksi-saksi. Maksudnya tak ada saksi, main cakap saja. Dan kita pula bersebut orang yang telah tiada. Beri saya. Itu masalah besar. Kena faham undang-undang. Sebab kalau tak faham undang-undang, dia jadi masalah besar. Okey. Dalam keadaan inilah kita menggunakan nasihat mereka yang pakar dalam bidang undang-undang. Cik Bonda ni pun bukan orang yang pakar, tetapi andainya kita menghadapi masalah yang serupa, maka berhati-hatilah, kita carilah. Mudah-mudahan kita boleh kita boleh dapatkan ataupun kita boleh ada sesuatu yang boleh kita pegang. Ini adalah perintah Allah dan disebut dalam Al-Quran. Fashhidu alaihim, maka carilah saksi. Wa kafa billahi hasiba. Ada orang baca, dia kata, tak perlu saksi sebab Allah kata wa kafa billahi hasiba. Memadalah Allah sebagai saksi. Yes, memadalah sebagai Allah. Perlu ingat bahawa sesungguhnya kita ni bila Allah telah menyaksikan, kita kena takut dengan saksi Allah itu. Tapi jangan bila kata, dia dah beri kat saya dah. Harta ni dah jadi harta saya. Takutlah pada Allah kerana Allah melihat. Sesiapa boleh cakap macam tu. Kan? Tetapi kalau kita yang contohnya kita dah beri, kemudian kita nak minta balik, ingat Allah itu tengok. Wa kafa billahi hasiba. Itu sebagai saksi. Macam juga harta anak yatim. Mungkin
kita ambil harta anak yatim, bukan ambil, maksudnya kita menjaga harta anak yatim itu dan kita uruskan. Kemudian kita kata, oh ni harta saya. Ingatlah Allah tengok, Allah saksi. Kita gunakan bagaimana cara kita menggunakan harta tersebut. Dan apa balasan yang kita akan terima di akhirat nanti. Sungguh itu adalah satu perkara yang amat dahsyat. Dosa memakan harta anak yatim ini terlalu berat. Dalam keadaan kita mahu mencari pahala supaya kita terpelihara, supaya kita terjaga, maksudnya supaya kita nak duduk dengan Rasulullah di akhirat nanti bersama kerana kita menjaga harta anak yatim, tetapi boleh jadi kita terguna, itulah yang kita perlu berjaga-jaga dan kita ujian juga sebenarnya kepada kita. Jadi hari ini kita dah lihat tentang penjagaan harta, terutamanya harta anak yatim. Jangan beri kepada anak yatim yang belum pandai mengurus untuk mereka uruskan sendiri. Okay? Dan apabila dia telah agak besar, contohnya berumur 16-17 tahun, kita uji pula dia mampu atau tidak buat. Beri secara sedikit dan sebagainya. Pantau. Sehinggalah kita yakin bahawa dia boleh mengurus hartanya. Jangan kita dah yakin dia boleh mengurus hartanya, kita tak bagi-bagi lagi. Itu juga satu penginiayaan. Maksudnya, ini pakcik jaga daripada kamu kecil, tak tahu hembus hidung lagi. Hembus hidung. Buang ingos lagi. Tahu berapa lama pakcik jaga ni? Lebih 10 tahun. Ulang 4 kerat ni lah jaga. Tiba-tiba kamu besar, kamu nak ambil. Tak boleh. Kena beri. Itu harta dia. Kena beri anak yatim itu kerana itu adalah hartanya. Haknya. Dia telah diberi semasa dia memang adalah warisan dia. Ketika dia yatim, maka kena pulangkan kepada dia. Jangan kata, oh saya dah kerjakan ini, gini. Tak boleh. Itu mesti dipulangkan. Dan bila dipulangkan mesti ada saksi. Sebab kita bimbang pula, dia dah besar anak yatim ni. Dia pun kata, oh saya tak dapat lagi. Dia kata, tak ada. Duit 500,000 tu tak pernah pun saya terima. Mesti ada saksi. Untuk supaya tidak berlaku perkara yang tidak baik. Okay? Jadi itu saja perbincangan kita tentang pengurusan harta anak yatim. Sebenarnya pengurusan harta tidak yatim pun lagi dahsyat untuk kita jaga. Jadi kita kena berbuat baik kepada anak yatim, bercakap perkara-perkara benda yang baik-baik, mendidik mereka dengan baik sekali. Saya bimbang sekarang ni ramai kalau ada anak yatim kita bersikap keras daripada dia kecil, maka anak-anak itu pun menjadi keras, menjadi nakal kerana dia dijaga dalam keadaan yang keras, dijaga keluar kata-kata kesat, maka dia pun boleh mengeluarkan kata-kata kesat juga. Na'udzubillah. Kalau ada anak yatim macam tu, dia menumpang rumah orang, sentiasa dengar kata-kata yang menyakitkan. Mungkin dia menjadi anak nakal, mungkin dia menjadi anak yang itulah yang dia dengar kan. Maka itu sebenarnya dosa kita juga sebab kita memberikan dia pendidikan yang tidak sempurna, pendidikan yang tidak baik. Jadi itu sajalah untuk untuk pertemuan kita pada pagi ni. Ingat tu baik-baik jangan kita kalau ada anak yatim kita perlulah menjaga. Yang ingat kalau kita dulu-dulu dia sebenarnya itu peninggalan untuk dia. Sekarang dia dah besar, kita nak bergaduh sekarang besar tak boleh sebab itu dulu dia masih anak yatim, dia tak tahu urus. Maka diberi kepada orang pengurus yang lain, maka dia kena pulangkan kepada anak yatim itu. Okey. Jadi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada, ya Allah jauhilah kami daripada memakan harta-harta anak yatim, jauhilah kami daripada mengasari anak-anak yatim, ya Allah bukakanlah hati kami, terangkanlah hati kami supaya sentiasa berilah kami hidayah, supaya kami sentiasa berbuat baik dengan anak-anak yatim, supaya kami menyerahkan pengurusan kepada orang yang sepatutnya. Okay. Dan kita sudahi dengan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.